Sedangkan healing itu ada pada kunjungan perkara yang Nabi SAW telah pun diberikan pada peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita berkesempatan untuk dalam bulan ini senantiasa, insya-Allah pada bulan ini tuan-tuan akan dengar kalimah daripada surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah asra bi'abdihi, menjalankan hambanya, lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dengan apa yang kami berkati, barakna haulahu, dikelilingnya, linuriyahu, untuk diperjelaskan, untuk dinampak pandangkan, min ayatina, daripada tanda-tanda kekuasaan kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bila sebut berkenaan Isra Mi'raj, tempoh perjalanan ataupun pencerahan tentang Isra al-Mi'raj terlalu luas, mega luas, daripada kluster sebelum berlakunya Isra wal Mi'raj, daripada perjalanan Isra-nya sendiri, perpindahan daripada perjalanan Mi'raj, daripada langit dunia nak pergi ke langit akhirat, nak pergi ke langit Allah Subhanahu wa taala, menuju ke Sidratul Muntaha. Setiap segala benda yang dipertontonkan kepada Nabi SAW secara hakikat dan sedar. Kemudian Nabi SAW bukan sahaja melalui perjalanan Isra wal Mi'raj itu pada titik pergi semata-mata, tetapi juga pulang kembali. Dan lebih berat lagi, kata ulama, adalah apabila tibanya waktu untuk mencerahkan kepada masyarakat umat yang terbanyak, baik di kalangan yang beriman, baik di kalangan yang belum beriman. Itu adalah satu proses pedagogi yang berada pada tahap tinggi. Macam mana kita nak melunakkan fikir manusia, logik manusia, relevan manusia, menerima satu ketentuan yang berada pada kadar alladzina yu'minuna bil ghaib. Benda yang sukar untuk nyata realkan, nak realisasikan, nak nyatakan benda ni susah bagi kita lah. Tapi bila kita faham balik berkenaan dengan seluruh konsisten ataupun seluruh nilai Isra wal Mi'raj ini secara konsisten, maka kita tidak boleh lari daripada ayat 1 surah Al-Isra ini, iaitu dia bermula dengan kalimah Subhana. Bila kita buka Al-Quran, tuan-tuan baca mana-mana ayat yang ada sanding ganding kalimah Subhana, baik daripada awal ayat ataupun di hujung ayat, kalimah Subhana ataupun Subhanallah muncul, ayat itu adalah ayat yang berdiri pada prospek kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda ayat tu bercerita tentang masa, maka kita kena tahu yang melakukan benda itu adalah pencipta kepada masa. Kalau perkara ayat itu berkaitan dengan ruang, maka kita kena tahu perkara yang berlaku itu adalah dilakukan, diperjalankan, dibuat oleh pencipta kepada segala ruang. Dan kalau kita boleh letakkan tahap keimanan kita untuk mengimani ayat ini pada kadar mutlak, milik kuasa penuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada satu pun yang kita boleh petikaikan, tak ada masalah. Yang jadi isunya, bila mana ada orang cuba untuk relevanisasikan benda ni, dia nak logikkan perkara yang tidak perlu dilogikkan. Dan kita tak kata Islam ni bukanlah agama yang tidak logik. Islam agama logik, tapi logiknya logik pada iman. Dia ada logika fikir kita, dia ada logik iman kita. Kalau kata logik kemampuan fikir kita, ialah kita akan bercerita tentang satu benda yang kita biasa lalui, dan kita takkan boleh tahu benda yang kita tak lalui. Dan setiap orang ada perbezaan logik mereka. Sebab itu bila Nabi SAW selesai daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, saya skip terus pada situ sebab saya suka ambil dekat dia punya point dekat yang akhir tu, sebab dia ada banyak mandat utama. Kalau kita tengok balik
Pencerahan tentang buraq pun sampai hari ni masih lagi diperdebatkan. Dia punya kelajuannya kelajuan cahaya. Kenapa disebutkan buraq daripada kalimah barqun? Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 20, kita akan jumpa kalimah barqun. Barqun maksud dia kilat. Yang tu baris fathah barqun. Tetapi kalau baris itu berubah, tambah pula alif ziyadah pada kalimah huruf yang kedua, buraq, dia jadi satu benda yang superlatif. Dia jadi terlalu laju, dia jadi tambahan, dia jadi terlalu cepat. Kalau kelajuan cahaya kita ikat pada kiraan mungkin dalam 300,000 satu saat, kilometer, 300,000 kilometer satu saat, maka untuk buraq dia lebih laju daripada itu. Dan sebab itu dimensi masa yang ada pada perjalanan Nabi SAW adalah dimensi takluk Allah Subhanahu Wa Taala 100%, bukan pada kiraan kita. Sebab kalau kata manusia ni dia lalu satu perjalanan melalui konsep G-force sekalipun, dia akan efek dan defect pada tubuh orang tu.